Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang terus bersama dengan kami, setia bersama dengan kami di TV1, terutama di RTM. Macam biasa, Isnin, bicara pengguna bersama dengan anda. Untuk malam ni Azrul, topik kita sangat dekat di hati rakyat, sangat dekat di hati pengguna. Apa dia Azrul? Belanjawan 2020 baru saja dibentangkan di Parlimen pada Jumaat lepas. Ada yang tersenyum riang, ada yang sebaliknya, Syirah. Bila kita bercerita tentang belanjawan, banyak yang isi atau item-item yang menjadi perhatian pengguna. Antaranya mungkin harga minyak, mungkin subsidi-subsidi lain yang akan diberikan kepada rakyat, atau mungkin banyak-banyak lagi lah. Banyak sebenarnya peruntukan yang diberikan kerajaan kepada pengguna. Baik, malam ini kita akan membicarakan tentang belanjawan pengguna. Sekali lagi kita akan bersama dengan Yang Berhormat Menteri. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami dan boleh bertanyakan soalan kepada kami dengan membuat panggilan ke nombor 0322829841 ataupun terus membuat carian di Facebook kami di Bicara Pengguna ataupun 5 Bicara dan juga RTM, berita RTM. Baik, sebelum tu kita boleh lihat kepada carta pengguna. Semestinya. Jom kita tengok dulu carta pengguna minggu ini. Di tanggal yang kelima, 2.9 juta penerima bantuan sara hidup dapat manfaat program subsidi petrol. Petikan daripada Berita Harian. Manakala di tanggal keempat, pengguna usahawan harap sistem cukai baharu lebih berkesan, utusan Malaysia. Manakala di tanggal yang ketiga, pengurusan Foodpanda angkuh, kata Syed Saddiq. Tanggal yang kedua, sokong beli barangan buatan Malaysia, petikan Berita Harian. Manakala di tempat yang pertama, program subsidi petrol mungkin serentak dengan B40, Berita Harian. Itu dia carta pengguna untuk minggu ini. Program subsidi petrol menjadi kesukaan ramai pada ketika ini ataupun semasa dibentangkan di Belanjawan 2020. Baik, sekali lagi saya ingatkan kepada anda semua yang sedang menonton kami ketika ini langsung dari RTM. Jadi pastikan kalau ada sebarang soalan untuk bicara kita pada malam ini, anda boleh lontarkan soalan anda ke Facebook kami di 5 Bicara ataupun dari Berita RTM. Juga boleh menelefon kami di 03 2282 9841. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita bersama dengan Syirah dan juga Yang Berhormat Menteri. Silakan Syirah. Terima kasih Azrul. Sebelum saya bersama dengan YB Menteri, ingin saya imbas kembali apa yang telah diberikan kerajaan kepada rakyat kita pada tahun 2019. Lebih kurang 5 bilion diperuntukkan kerajaan untuk bantuan sara hidup dan 2 bilion subsidi minyak. Manakala 150 juta untuk menyeragamkan harga yang khususnya untuk Sabah dan Sarawak. Tidak lupa juga kepada aplikasi Price Catcher yang diperkenalkan kerajaan untuk rakyat memantau pergerakan harga barang. Jadi untuk tahun 2020, apakah yang anda akan dapat? Kita bersama dengan YB Menteri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Datuk Seri? Alhamdulillah. Syirah, apa khabar? Khabar baik. Bagaimana dengan belanjawan 2020? Puas hati? Alhamdulillah, kalau ditanya pada saya menerimanya dengan rasa lega. Baik. Kalau kita imbau kembali untuk tahun 2019, bagaimana pencapaian pelaksanaan program, pelaksanaan inisiatif macam mana? Secara umumnya, Syirah, sasaran-sasaran yang telah diletakkan, matlamatnya itu, ada 3 petak pencapaian. Ada petak yang pertama adalah yang tercapai sepenuhnya. Petak yang kedua adalah yang pencapaiannya masih lagi memerlukan ruang masa, dan petak yang ketiga itu adalah sasaran yang diletakkan namun tidak dapat dilaksanakan pada 2019 tapi dilaksanakan pada 2020. Termasuk salah satunya adalah program subsidi bersasar. Kalau ikut pengumuman awal 2 November 2018 waktu pembentangan bajet tempoh hari tahun lepas, program ini patut berjalan pada suku kedua. Tapi kita terlambat
6 bulan sebab kita akan hanya mulakan pada Januari. Itu contoh sasaran diletakkan tapi tak terlaksana pada 2019. Itu kita harus akui secara jujur. Berbaki 2 bulan ni, apa sasaran atau mungkin yang diberi perhatian oleh pihak kementerian? Berbaki 2 bulan di pihak KPDNCP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna, khusus untuk program subsidi bersasar, kita sudah menyelesaikan hampir, saya boleh katakan 97-98% daripada persiapan. Yang baki 1-2% tu, kita rasa secermat mana pun persiapan kita, barangkali data penerima yang akan menerima subsidi bersasar itu masih ada yang tercicir. Jadi untuk itu saya nak guna ruang malam ini, Syira, untuk menghebahkan seluas mungkin bahawa rakyat di luar sana masih boleh terus membuat semakan dan jika nama mereka tertinggal, mereka harus segera memaklum untuk dimasukkan. Okay, macam tadi saya dengan Azrul dah berbicara berkenaan mungkin ada beberapa item atau perkara yang beri perhatian rakyat berkenaan dengan kos sara hidup. Betul. Kalau mulanya saya nak mulakan dengan program Food Bank, di mana Food Bank ini mendapat perhatian rakyat juga diberi perhatian oleh kerajaan kerana ia membantu rakyat dari segi tidak memilih rakyat yang tidak mampu, tidak memilih rakyat yang kaya atau miskin. Jadi bagaimana dengan program Food Bank untuk 2019 ni? Alhamdulillah, saya masih ingat di forum yang begini juga beberapa waktu dulu, waktu saya tampil di RTM untuk membincangkan tentang program Food Bank ini. Program yang berupa kita mengumpulkan makanan daripada hotel, daripada supermarket, minimarket, dan makanan itu kita gerakkan sukarelawan kita untuk komuniti di luar sana. Mereka pergi rumah ke rumah, cari orang susah, orang tua, orang kelainan upaya, ibu tunggal, anak yatim, dan kita agihkan makanan. Sejak kita buat pada Ogos tahun lepas sehingga sekarang 311,000 ahli isi rumah telah mendapat manfaat daripada program ini. 311,000 dalam masa setahun. Dan kita telah pun mengumpulkan 1,701 metrik tan makanan. Pada masa yang sama, kita telah pun sampai di 17 universiti awam. Food Bank ini sampai ke kampus Universiti Awam. Semua ada 20 di negara kita. Kita dah sampai 17. Lagi 3 tu, kita akan sampai sebelum Disember ini. Dan hasilnya 5,910 siswa-siswi dari keluarga pendapatan rendah sekarang mendapat makanan percuma. Kita buat Central Kitchen atau dapur berpusat di universiti yang dah ada fakulti pengurusan hotel misalnya, ataupun fakulti sains teknologi makanan, mereka memang dah ada kemudahan logistik itu. Jadi kita ubah suai jadi central kitchen. Kita masak dan kita bagi makanan bermasak. Yang kedua, kita buat food pantry. Kita ambil makanan daripada penyumbang, letakkan di food pantry. Persatuan Mahasiswa Universiti itu akan bertanggungjawab untuk mengedar kepada rakan-rakan mereka yang nama-nama disediakan oleh pihak universiti. 5,910 pelajar dari 17 universiti awam, 311,000 komuniti di luar sana dari golongan daif yang telah kita bantu membabitkan kita berjaya menyelamatkan 1,701. Pada masa kita mulakan itu, kita cuma membelanjakan 3 juta ringgit, iaitu dalam persiapan logistik kita perlu truk yang lengkap dengan chiller. Alhamdulillah, Menteri Kewangan baru ni berikan kita 25 juta untuk tahun depan. Bermaksud Food Bank kita bergerak di atas landasan yang betul dan sambutan yang sangat bagus. Syira, sasaran tahun depan, hasrat kami nak kembangkan ke 123 institusi pendidikan guru, IPG, Politeknik dan juga IPTS, universiti swasta. Itu sasaran kami insya-Allah. Bagi apa yang tadi Datuk Seri dah bincangkan berkenaan dengan Food Bank, nampaknya kerajaan memilih Food Bank ni dan memberi peruntukan 25 juta bukan sikit, Datuk Seri, kan? Jadi sebenarnya impian atau mungkin objektif sebenar Food Bank selain daripada meringankan kos sara hidup? Dia ikut sebenarnya melatih semangat kesukarelawanan. Apa tidaknya, kerana ini peluang untuk non-state actors. Maknanya rakan strategik kita, Mutiara Food Bank, Food Aid Foundation, Lost Food, Kecara Soup Kitchen, pertubuhan-pertubuhan belia, MPKK, Jawatan Kuasa Masjid. Ini semua adalah non-state actors.
Mereka bukan kerajaan, mereka bukan juga pihak swasta, tapi mereka tampil untuk menghidupkan semangat kesukarelawanan. Belum hilang rupanya dalam masyarakat kita. Itu elemen nilai yang baik yang dihasilkan daripada cetusan program Food Bank. Yang kedua, di pihak sumber ataupun donors, pembekal ini kan, sementara kita mengumpul lebihan, surplus ini, mereka juga harus faham bahawa nilai baik yang cuba kita terapkan adalah tidak membazir. Itu juga satu nilai yang baik. Manakala di pihak penerima, kita mahu mereka sedar bahawa di negara kita ni masih ada orang yang prihatin dan mengambil berat tentang keadaan mereka. Jadi saya rasa satu program yang ketika implikasi kewangan pada kerajaan rendah, kita menyuburkan semangat membantu golongan yang kurang bernasib baik, pada masa yang sama menyuburkan semangat kesukarelawanan. Kalau di pihak anak-anak adik-adik kita di universiti, disiplin organisasi, ya, pengurusan program kebajikan, terlalu banyak nilai baik yang disumbangkan daripada program ini. Menjelang tahun 2020 ni, ada pembaruan program Food Bank tahun ini dan tahun akan datang? Sudah tentu, kerana kita akan menyebarluaskan lagi sasaran kita. Sekarang 20 universiti awam, pelaksanaan di peringkat negeri-negeri. Sasaran kita tahun depan ialah 123 Institut Pendidikan Guru, Politeknik dan juga IPTS. Jadi apa kelainan dia? Kita harus memberikan nilai tambah kepada program ini, iaitu pelaksanaannya harus lebih tersusun, lebih sistematik, sehingga kita boleh menghasilkan satu modul pelaksanaannya. Kalau nanti perjalanannya semakin ke depan, siapa saja yang nak duplicate model ini, dia memadai merujuk kepada satu modul lengkap A to Z guna untuk memandunya. Saya rasa itu antara nilai tambah yang saya nak letakkan, dan menjadi harapan saya juga program ini akan singgah ke semua 222 kawasan parlimen. Bila saya bentangkan kepada rakan-rakan saya ahli parlimen sedang bersidang sekarang, saya dapat merasakan bahawa ada kemahuan yang kuat di kalangan mereka supaya program ini ikut didatangkan ke kawasan parlimen masing-masing. Itu nilai tambah sasaran saya untuk tahun depan. Jadi topik besar kos sara hidup lebih tepat bila kita ukur kos sara hidup itu harga barang dengan pendapatan peribadi. Betul. Jadi kalau untuk harga barang, topik harga barang, mungkin pembaharuan bagaimana kementerian mengawal harga barang untuk tahun 2020 nanti. Sudah tentu sebagai kementerian yang sifat wujudnya itu adalah untuk peranan hakikinya sebenarnya penguatkuasaan. Kita ada 3,000 staf kementerian, 2,300 itu staf penguatkuasa. Itu sudah cukup membayangkan bahawa itu tugas hakiki kita. Tapi enforcement bukan satu-satunya cara. Kita harus ada usaha yang berterusan untuk pertama to educate consumers. Kita dah bincang banyak kali, harus jadi consumer atau pengguna yang celik, yang bijak, tahu membuat pilihan tempat mana patut berbelanja pada kadar harga yang munasabah, tahu turun naik sesuatu harga barangan. Yang itu kita harus berikan kepercayaan kepada pengguna untuk menjadi pengguna yang bijak. Pada masa yang sama, kerajaan akan terus meneliti proses rantaian bekalan. Faktor upah, gaji, sewa, kos pengangkutan dan segala macam ikut menyumbang. Jadi kesemuanya itu adalah usaha berterusan yang tak ada pasang surut. Itu adalah satu, orang kata, continuous effort dalam menggerakkan kementerian. Kalau lari daripada tugas itu, maka tak ada makna apa-apalah KP dan DCP ni ada satu daripada beberapa kementerian dalam struktur kerajaan kita. Baik, Datuk Seri, itu baru Food Bank dengan harga barang. Azrul, ada apa-apa item yang ingin disoalkan? Saya sebenarnya teruja dan kagum dengan YB Menteri kerana begitu pati pembukaan yang begitu padat sekali, alhamdulillah. Baik, mungkin anda juga teruja seperti saya yang ingin bertanyakan soalan dan sebagainya. Anda boleh menghubungi kami ketika ini di studio 03-2282-9841 untuk lontarkan soalan anda ataupun membuat soalan anda ataupun lontarkan soalan anda di Facebook kami dengan carian 5 Bicara dan juga Berita RTM. Kita jumpa selepas ini.
Dalam definisi yang ringkas, kemakmuran bersama adalah usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus-menerus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil dan inklusif di setiap peringkat nilai, rantaian nilai, kelas, kaum dan geografi, sehingga mewujudkan rasa keharmonian dan kestabilan di kalangan rakyat menjelang tahun 2030. Apa kita sebut sebagai urban farming, di mana orang-orang di bandar juga sebenarnya boleh mengusahakan tanaman cili secara vertigasi ini. Yang kedua dia hasil dia cepat. Biji benih pun boleh, tapi dia lambat. Pengeluaran hasilnya lambat. Kita tanam jenis lengkuas merah. Sebab lengkuas merah dengan lengkuas putih ni, dia daripada segi buah dia ni ada beza. Kita dah pergi beberapa tempat yang ada dekat sini. Kita dah pergi tengok bandar dia. Kita dah tahu macam mana dia orang punya kehidupan. Cara hidup, dia orang punya budaya. Oh, buah-buahan dekat sini. Rangup. So, dia antara pengusaha buah dekat sini. Dia tanam, dia jual sendiri. Jadi menu hari ini adalah prawn aglio olio dengan bayam. Ila ni dia tak suka orang ramai-ramai. Dia kata dia tak cerewet dari segi makanan, tapi dia agak cerewet juga. Kita makan ni biarlah istimewa sikit. Mimpi. Pelbagai perkara bermain di minda tatkala menyentuh mengenai radiasi. Kita seakan-akan fobia dengan radiasi kerana terbayang nuklear, bom atom, kecacatan dan pencemaran. Terdapat pelbagai jenis peralatan yang memberi pendedahan radiasi terus kepada persekitaran, antaranya rokok, komputer, radio dan telefon bimbit. Radiasi ini lebih berbahaya berbanding radiasi daripada menara telekomunikasi. Oleh itu, radiasi dari menara tidak memberi kesan yang besar kepada manusia. Okey, sejak akhir ini memang terdapat banyak rungutan ataupun keluh kesah daripada penduduk yang tinggal berhampiran menara telekomunikasi mengatakan bahawa terdapat kesan kesihatan lah kepada mereka. Tetapi sebenarnya secara saintifiknya belum dapat dibuktikan bahawa radiasi yang dihasilkan oleh menara telekomunikasi boleh menyebabkan kesan kesihatan. Agensi Nuklear Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dan pelbagai jabatan berkaitan telah menganjurkan satu persidangan antarabangsa sinaran tidak mengayon yang bertemakan 5G Transforming Our Future baru-baru ini. Persidangan ini disertai lebih 100 penyelidik, ahli akademik dan pemain industri tempatan dan antarabangsa yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam kemajuan serta perkembangan sinaran tidak mengayon. Pada masa ini, sinaran tidak mengayon telah diaplikasikan secara meluas dalam pelbagai bidang dan berdasarkan kesedaran ini, pelbagai usaha telah dijalankan oleh Agensi Nuklear Malaysia untuk menyumbang kepada pembangunan penyelidikan, standard dan garis panduan had dedahan sinaran tidak mengayon di Malaysia. Ini bagi memastikan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat tidak terjejas. Apa yang agensi nuklear buat sekarang adalah kita buat public engagement ataupun kita bertemu dengan orang awam untuk menerangkan mengenai radiasi dan kesihatan. Dan pentingnya menara telekomunikasi diletakkan berhampiran kawasan perumahan mereka. Dan kita juga menjalankan penilaian keselamatan untuk memastikan bahawa radiasi yang dihasilkan oleh menara telekomunikasi
kasih mematuhi. Baik, terima kasih kepada anda semua terus bersama dengan kami. Yang berhormat, kita ada panggilan daripada Cik Bahar daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cik Bahar. Hello, Cik Bahar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Bahar. Oh, nampaknya panggilan kita terputus, YB. Ya. Tapi kepada anda yang ingin membuat panggilan kepada kami lalukan nombor telefonnya 03-2282-9841. Oh, Cik Bahar dia balik? Okey, baik Cik Bahar. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Bahar. Dapat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni line agak susah sikit lah. Okay, biasa Cik Bahar. Silakan soalan Cik Bahar. Ni moderator dan juga YB Menteri. Ustaz ni, saya kena panggil dia Ustaz. Okey, ni YB Menteri, saya cukup tahniahlah kepada YB kerana program food bank ni kan, yang saya nampak memangnya berjalan dengan lancar. Tapi soalan saya lah YB kan, golongan sasaran yang YB bagi itu memang kenalah kan. Tapi yang saya nak boleh kata nak perjuangkan juga ni ialah golongan OKU, warga emas dan juga orang susah B40 bawah ni kan. Pasal bila saya telefon food bank punya apa tu, dia orang bukan nak bermudah kan, dia orang tolak sana, tolak sini apa dia. Jadi masalah. Jadi sekarang boleh ke macam golongan OKU ni ada kad OKU. Dia pakai tak kad OKU tu untuk kata kita tunjukkan kad tu dekat dekat EconSafe ke Tesco ke ataupun badan-badan yang YB dah lancar ni kan, kita gunakan tu untuk dapatkan bahan-bahan ni. Bukan kita nak pergi selalu, mungkin seminggu sekali ke atau 2 minggu sekali ke kan. Itu yang soalan pertama saya. Soalan kedua saya ialah berkenaan dengan harga siling bahan-bahan ni. Berkenaan dengan harga kos dan juga harga jualan ni. Saya bagi contoh lah kan, macam saya ingat juga YB kata telur lah kan. Contohnya telur, kita ni pengeluar telur 120%. Jadi kenapa sampai sekarang ni saya tengok harga telur makin lama makin naik. Baru semalam orang rumah saya beli grade A RM12.30 satu papan. Patutnya turun. Dan mungkin contoh lagi satu lah kan, macam air mineral. Kosnya 3-40 sen aja. Tapi bila kita pergi ke Petronas sampai harga RM2 lebih. Jadi ada ke badan dekat KPD Asian KK ni yang boleh mengawal tu. Memang berniaga apa pun nak untung YB kan. Okey, itu saja YB. Okey, terima kasih Cik Bahar. Terima kasih. Assalamualaikum. Soalan yang saya rasa begitu bijak daripada seorang pengguna, merangkumi semua. Jadi YB Menteri silakan. Terima kasih Cik Bahar. Saya sangat hargai. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Cik Bahar adalah satu contoh gambaran pengguna yang alert, sedar tentang perkembangan sekitarannya. Saya hargai pandangan dan syur Cik Bahar tentang food bank. Adalah menjadi hasrat kita, Azrul, apabila kita menggerakkan program ini, memang sasaran kita adalah golongan bawahan yang kurang bernasib baik. Cik Bahar tadi secara khusus mencadangkan kalau program food bank ini boleh ikut melibatkan golongan penerima daripada kalangan orang kelainan upaya. Saya terbuka dengan idea ini. Bahkan saya senang sekali menerima syur dan pandangan. Mekanisme yang beliau cadangkan juga sangat menarik. Apakah boleh program food bank kementerian ini kita berbincang terus dengan pihak pasaraya dan pihak OKU ini dapat kita daftarkan atau masukkan sebagai kalangan penerima, dan itu akan menjadi penghubung terus di antara pihak penerima dengan pihak penerima. Satu idea yang sangat baik. Saya sebut tadi beberapa amalan baik pelaksanaan program seperti ini di negara-negara lain di dunia sana, di dunia luar, boleh kita ambil contoh. Misalnya di Afrika Selatan, satu inisiatif yang sama namanya Food Forward. Dia betul-betul menjadi satu platform yang menghubungkan penerima dengan penerima, dengan menggunakan yang dia namakan pendekatan virtual food bank. Jadi dia tak ada collection center, dia tak ada truck, dia cuma penghubung melalui gadget. Jadi idea yang dibangkit oleh Cik Bahar itu saya fikir cadangan yang sangat munasabah, realistik, dan ianya satu yang doable, boleh kita laksanakan. Saya hargai.
Komponen kedua soalan Cik Bahar tadi, Azrul, ialah tentang kawalan terhadap harga barang. Ini perkara yang selalu saya terangkan juga, bahawa macam saya sebut tadi, dibuat Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Itu memberi kuasa kepada kementerian dan penguatkuasa untuk kita menjalankan pemeriksaan. Kaedah yang selalu kita gunakan adalah kawalan ketika musim perayaan. Ini macam 27 Oktober bulan ini, Depa Bali. Jadi besok lusa di Kuantan saya akan mengumumkan skim kawalan harga. Dan kita akan masukkan sejumlah barangan, termasuk telur, termasuk ayam, termasuk daging, termasuk bawang dan segala macam. Dalam tempoh itu, pegawai kuasa akan pergi. Biasanya, peniaga di luar sana, dalam tempoh kawalan ni, kepatuhan dia tentang harga itu luar biasa. Ya, dia patuh sepenuhnya. Kalau ada pelanggaran pun sangat-sangat sedikit. Okey. Di luar musim kawalan harga, kat situ yang terjadi berdasar pada supply and demand. Jadi yang disebut oleh Cik Bahar itu benar berlaku. Saya takkan ada denial syndrome dalam konteks ini. Dan kesungguhan KPDNCP khususnya bahagian penguatkuasa, kita akan sentiasa memberikan tumpuan kepada aspek ini. Sebab itu kita sediakan 9 talian aduan. Talian hotline kita 1800 886 800. Ini sangat popular. WhatsApp KPDNCP 019-279-4317. Kalau tadi isteri Cik Bahar pergi berbelanja, dia beli satu rakit telur, harga RM12.10, yang dia rasa kalau dia rasa harga tu tidak mensabar, dia ambil gambar, dia WhatsApp terus kat sini. Dan kami janjikan piagam pelanggan 24 jam tindakannya. Okey, jadi kita akan siasat dari mana dia dapat, dari sources sumber mana, pemborong mana, pengedar mana sehingga harganya jadi begitu. Jadi kita akan bandingkan harga yang sepatutnya munasabah. Jadi kalau ada pelanggaran mengikut pencatutan ni mana dia mengambil untung berlebihan dan tak munasabah. Jadi talian-talian aduan ni sangat popular di luar sana di kalangan masyarakat, dan saya percaya pengguna seperti Cik Bahar dia sangat peka dengan saluran-saluran ini, dan mereka boleh bantu kementerian untuk membantu rakyat terbanyak di luar sana. Terima kasih. Baik Datuk Seri. Hampir 30 minit kita bersiaran. Jadi saya akan rasa ketinggalan kalau saya tak selitkan soalan berkenaan dengan program terbaru kerajaan, program subsidi petrol, PSP. Jadi kalau boleh Datuk Seri terangkan program itu bagaimana. Terima kasih Syirah. Ini adalah satu dasar baru dan program baru. Maksudnya sebelum ini, dalam sejarah 60 tahun lebih kita merdeka, kerajaan belum pernah melaksanakannya. Belum pernah, ya. Jadi kita bermula dari kosong. Apakah pelaksanaan sekarang yang bukan subsidi bersasar? Ini subsidi pukal. Subsidi pukal ni kisahnya macam mana? Kereta daripada Singapura melepasi tambak Johor, sampai di Johor, berhenti isi minyak. Dia isi minyak, 1 liter dia menikmati 30 sen subsidi. Kalau dia bawa kereta mewah, 68 liter isian penuh, dia akan dapat RM20 subsidi. Duit rakyat Malaysia pergi kepada pengguna Singapura. Beribu kenderaan Singapura. Di negara kita juga ada 4 atau 5 juta pekerja asing dan warga asing yang juga menikmatinya. Di utara, di Bukit Kayu Hitam, sempadan Kedah dan Thailand, kereta Thailand juga masuk menikmatinya. Kalau pada masa yang sama, pengguna di Malaysia yang terdiri daripada golongan berpendapatan tinggi, mereka juga menikmati subsidi ini. Hasilnya, 1 bulan, pengguna di Malaysia menggunakan 1.2 bilion liter petrol. 1.2 bilion liter petrol. 97 yang tak ada subsidi cuma 10%. Bermaksud 1 bilion liter itu adalah petrol yang diberi subsidi oleh kerajaan supaya harga RM2.08 sekarang itu kekal. Kerajaan memberi subsidi 30 sen.
Jadi orang kaya pun 30%, orang Singapura pun 30%, orang Thailand pun 30%, Pak Mat di Padang Tegak pun 30%, Pak Long di Kuala Kedah pun bayar 3%. Jadi pukal, semua orang dapat. Baik. Akibatnya, perbelanjaan kerajaan itu menjadi tidak efektif. Sekarang kita kata, kita nak bagi hanya kepada rakyat Malaysia dari kalangan berpendapatan rendah. Untuk harga menjadi RM2.8, kita bayar 30 sen. Kerajaan bayar kepada syarikat minyak. Bayar kepada Petronas dan stesen minyak Petronas jual harga RM2.8. Bayar kepada Shell. Stesen minyak Shell jual dengan harga RM2.8. Sekarang kita tak bayar kepada syarikat minyak. Kita bayar kepada akaun rakyat Malaysia daripada golongan bawahan. Dan kalau kita kekal polisi sekarang, Syirah, setahun kita tanggung hampir RM8 bilion subsidi petrol yang dinikmati oleh semua orang. Orang miskin pun dapat. Samalah orang Singapura, orang Thailand, orang asing, orang kaya pun dapat. Jadi kat sinilah yang kita nak buat sedikit anjakan. Prinsip kita adalah dua, iaitu equitable redistribution, pengagihan semula yang lebih saksama. Equal redistribution, kita nak agihkan dengan lebih saksama. Kedua, bila kita buat itu berasaskan data. Berapa ramai B40 yang ada kereta dan motosikal berdaftar, ada lesen cukai jalan yang sah, daftar nama dia 2.9 juta. Kita tahu secara precise. Jadi data driven dan kita nak mengagihkan semula. Itu prinsip pelaksanaan program ini. Anjakan daripada subsidi pukal yang menjadi dasar sekarang. Baik, sebelum Datuk Seri terangkan lebih lanjut berkenaan dengan PSP ini, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Terima kasih. Sepanjang Sok Trail tu kita boleh tengoklah biodiversity hutan yang menarik di situ yang tak ada kat tempat lain tapi mungkin ada kat sini. Pihak Taman-Taman Sabah sentiasa bersedia untuk kecemasan sekiranya ada hiker yang lalu itu trail. Menjaga sepadan supaya orang tidak masuk membuat pencerobohan. Nasi Apollo adalah gelaran kepada teknik memasak nasi yang unik dan sering digunakan ketika majlis kenduri kendara di negeri-negeri utara Malaysia. Ikuti juga paparan pembuatan golok Kedah yang mempunyai ciri-ciri bilah dan identiti sarungnya yang tersendiri. Panorama, Nasi Apollo dan golok Kedah, Isnin, 14 Oktober, 10 malam. Hanya di TV1. Sebagai memenuhi salah satu janji manifesto Pakatan Harapan, peruntukan permulaan sebanyak RM60 juta akan disediakan untuk menyediakan vaksin pneumokokal kepada semua kanak-kanak.
bagi memastikan perkhidmatan kecemasan dan trauma lebih responsif. RM59 juta akan diperuntukkan untuk menambah bilangan ambulans melalui kerjasama dengan perkhidmatan ambulans NGO. Sejajar dengan maklumat pembangunan mampan untuk mencapai liputan kesihatan sejagat, sejumlah RM5 juta diperuntukkan bagi menyediakan perkhidmatan klinik bergerak untuk memudahkan penduduk di kawasan luar bandar, terutamanya orang asli, mendapatkan rawatan perubatan. Terima kasih kepada anda yang terus bersetia bersama dengan kami di RTM, khususnya untuk anda yang sedang menonton Bicara Pengguna. Mungkin ada yang baru bersama dengan kami. Malam ini kita membicarakan tentang belanjawan pengguna. Anda boleh menghubungi kami di studio 03-22829841. Malam ini kita bersama dengan Yang Berhormat Menteri. Baik, Yang Berhormat, saya tertarik dengan program subsidi petrol tadi. Kriteria yang mungkin pihak kementerian akan buat, bagaimana tu kriteria tu? Baik, yang pertama adalah siapa yang kita maksudkan sebagai sasaran penerima. Yang pertama adalah kelompok yang kita kenali sebagai B40, bottom 40. Mengikut garis pendapatan, ya, 4,000 ke bawah begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua diumumkan oleh Menteri Kewangan di Jumaat lepas, di luar daripada kelompok BSH ini pun, penerima B40 ini pun layak juga. Maknanya M40, ya, yang memiliki kenderaan mengikut kriteria yang kedua, kuasa kuda ataupun keupayaan enjin motorkar 1,600cc dan ke bawah. Itu boleh. Motosikal 150cc dan ke bawah. Tapi kalau ada orang tanya, Kak Zul, dia kata ada juga imam dekat kampung dia yang bawa Mercedes. Tapi Mercedes umur 30 tahun, 25 tahun, kan? Yang itu pun boleh. Jadi had umur 10 tahun dan lebih bagi kereta yang keupayaan enjin lebih 1,600cc, umur kenderaan lebih daripada 10 tahun kita boleh. Kita masukkan juga. Yang kedua, kalau keupayaan enjin motosikal 150cc lebih, dia mestilah melebihi umur 7 tahun. Itu yang kriteria yang kedua, ya. Kriteria yang seterusnya, Azrul, ialah mereka mestilah mendaftar nama kenderaan itu atas nama mereka sendiri dan sah cukai jalan lah. Ya, itu barulah layak terima. Selain daripada itu, kita educate pengguna untuk patuh dengan undang-undang sedia ada. Tak ada cukai jalan ni payah. Kalau berlaku kemalangan dan sebagainya, kan, itu panjang cerita. Kenapa kita ambil 1,600cc? Sebab keupayaan kereta yang kuasa enjin dia tinggi, kan, mereka ni yang lebih banyak menikmati subsidi. Sebab sekali isi penuh 68 liter. Enjin keupayaan kuasa kuda rendah ni sekali isi penuh sekitar 30 ke 40 liter saja. Okey. Jadi selalunya Zul, orang juga bangkitkan, kita kata kriteria seterusnya adalah pemberian subsidi itu nilainya 30 sen. Orang kata macam mana datang 30 sen seliter ni? Okey, asas kira-kira yang dibuat ialah kita andaikan kereta yang berkuasa rendah ini sebulan dia bergerak dalam 1,500 km. 1 liter dia boleh jalan dalam 15 km. Tapi kalau Azrul dengan Syirah ada Range Rover, 1 liter jalan 7 km, ya. Tapi yang kapasiti kecil ni dia boleh pergi sampai 15 liter lah. Jadi 1,500 liter, 1,500 km. Dia akan menggunakan 100 liter petrol. Okey. Dan untuk itu kalau kita berikan dia subsidi 30 sen, membawa kepada nilai RM30. Okey. Yang itu kita panggil, kita agak sekarang ini munasabah. Tapi kalau nanti di sana akan ada juga, bila sistem ini berjalan dan menyaksikan kecekapan, akan ada penjimatan, lebih baik kita mulakan daripada paras yang begitu. Kalau nanti kita tambah, itu lebih disenangi. Berbanding kita bagi mula dengan 70 sen, 80 sen, lepas itu keupayaan kewangan kita tak seberapa, kita mula potong. Jadi saya fikir itu sebagai satu yang kita anggap reasonable dan munasabah sebagai permulaan. Jadi itu kriterianya. Jadi yang kedua sekarang ni, saya dah sebut tadi, 2.9 juta, Syirah pun sebut dalam mukadimah tadi, penerima 2.9 juta.
berapa ramai rakyat Malaysia ni yang ada kereta dan motosikal yang berdaftar dengan JPJ. Okey. Yang ini satu agensi je yang paling kredibel nak bagi kita data. Kalau nak tahu ini Azwar, jangan pergi Jabatan Pertanian, dia tak jumpa cari. Jangan pergi Jabatan Belia, cari JPJ. Baik. JPJ bagi kepada KPDNCP pemilik kereta yang berdaftar 11.6 juta. Pemilik motosikal yang berdaftar 6.8 juta. Jadi kiraannya hampir 18 juta. Betul. Yang ini akan jadi asas kita nak semak. Ya, hari ini kalau Syirah bagi saya nombor IC-nya, dengan sendirinya saya boleh cek dia ada berapa motorkar dan ada berapa motosikal atau tak ada langsung. Kita semak dengan data JPJ. Jadi kalau kita berikan kriteria kuasa enjin 1600cc, kita boleh tahu dengan tepat. Dan kita boleh tahu dengan tepat. Tapi kalau penerima BSH selama ini dia terima BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Sekarang dia terima BSH. Dan kita tak pernah semak data itu. Sekali sekarang ni kita semak, kita dapati ada nombor kad pengenalan. Dia terima BSH, tapi dia ada 50 kereta daftar atas nama dia. Kita nak kekal ataupun kita nak buang senarai itu? Kita buanglah. Kita eliminate. Okay? Jadi itu kriterianya. Yang paling penting dalam siaran ini, Azul, adalah saya nak sebut, kalaupun kita bangunkan data 2.9 juta, kalau masih ada yang tercicir, mulai besok, kita akan mulakan satu portal KPDNCP, iaitu psp.kpdncp.gov.my. Mulai besok, kita akan aktifkan rakyat Malaysia yang mendengar siaran ini, yang mengikuti rancangan ini, mereka boleh masukkan nombor IC mereka untuk semakan. Siapa mereka ini? Mereka adalah kalangan penerima BSH. Berapa ramai mereka ni? 10 juta. Semakan kami 2.9 juta layak atas kriteria 1600cc motosikal, 150cc, daftar nama sendiri dan sebagainya, layak 2.9. Tapi barangkali ada nama yang tercicir, dia tahu dan dia semak, dia tercicir. Dia dah ada nama BSH. Dia boleh kemudian memohon melalui portal itu. Tapi kalau dia belum ada dalam data BSH, dia memiliki kenderaan dalam syarat kriteria yang kami letakkan, dia mesti memohon dulu dengan MOF. Sebab BSH adalah program Kementerian Kewangan. Jadi Kementerian Kewangan, kami akan ambil data itu dan semak dan masukkan nama mereka sebagai penerima. Baik, YB. Soalnya tak mau ada tertinggal lah. Terbaik, YB. Tapi kita ada pemanggil yang mungkin memberi soalan yang paling baik pada malam ini. Silakan. Kita akan bersama dengan Haji Norhan daripada Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Haji. Waalaikumsalam. Lama menunggu Haji ya? Ada apa? Silakan Haji. Silakan soalan. Saya ada dua benda yang nak tanya pada Datuk Seri ini. Kita fokuskan hari ini kepada orang luar bandar, berpendapatan rendah. Kita terus kepada orang luar bandar yang berpendapatan rendah dan juga orang-orang yang pencen. Jadi mereka ni fokus kepada harga barang keperluan dapur. Barang keperluan dapur. Yang kita katakan kos sara hidup. Kerajaan hari ini kita sering kita dengar untuk membantu orang-orang berpendapatan rendah, orang-orang pencen, orang-orang luar bandar, wan-wan kita di kampung. Jadi mereka ni kalau kita tengok sumber pendapatan pun berkurang. Hasil pertanian macam harga kelapa sawit, macam harga getah, bukan melonjak naik, melonjak turun. Tapi bila maknanya wang untuk perbelanjaan untuk menyara taran hidup hari-hari, bagaimana mereka nak menguruskan perbelanjaan harian ni? Sedangkan kalau kita tengok harga sayur di pasar-pasar, kalau di pasar raya tu mungkin boleh tahan lagi. Kalau dah sampai ke luar bandar, kedai-kedai runcit lagi mahal sebab mengambil tenaga kerja dan harga minyak dia. Kalau kita tengok, kita macam saya duduk di kawasan pinggir bandar.
Contoh di Sembang ni tak adalah kawasan apa sangat. Kalau kita tengok harga runcit macam kita tengok harga sayur. Kita tak nampak harga sayur ni terutama di musim hujan. Kalau tadi tentang telur tu bukan semua orang makan telur ayam kan. Kalau kita tengok harga ikan, harga udang. Baik Tuan Haji. Harga ikan kembung kadang sampai RM20, kadang sampai RM23. Kalau zaman 20 ke 30 tahun dulu kita dapat harga ikan kembung RM5, RM6, RM7. Baik Tuan Haji. Baik. Jadi Tuan Haji lebih bimbang pada kawalan harga Tuan Haji Jadi kalau kita tengok sasarannya ada kepada orang yang berpendapatan rendah. Kalau boleh kita hendakkan harga ni bagi kepada orang, fokus kepada orang yang berpendapatan rendah. Baik. Macam mana kita boleh menguruskan supaya orang yang berpendapatan tinggi tidak menggunakan kos yang dibuat oleh kerajaan ni. Jadi itu adalah tanggungjawab kerajaan hari ini. Baik Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji. Ya, waalaikumsalam. Itu dia. Tuan Haji Norhan begitu prihatin, begitu terasa dengan harga kawalan di pasaran. Baik, Yang Mohd Menteri, ambil nafas dulu sebab soalan dia panjang. Jadi kita bagi Yang Mohd Menteri mencatat apa yang patut. Jadi kepada anda terus bersama dengan kami untuk bicara pengguna, kita jumpa selepas ini. Okay. Saya. Dia tak cukup-cukup lagi ke memainkan perasaan aku ni? Ha? Ini muka dah buruk. Lepas tu perangai pun aku tak faham. Kau ambil ni. Nama yang Faris? Sepaklah dia kat depan semua orang. Senang awak cakap kan? Cuba muka awak saya lebamkan. Tengok awak bengang tak? Tu apa dia? Bateri aku dah nampak. Mana ada? Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj berkenan untuk berangkat ke Museum Diraja Kuala Lumpur bagi menyempurnakan perasmian pameran Raja kita pada 5 Ogos 2019 sempena istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Pameran akan berlangsung selama 3 bulan untuk orang ramai bermula 6 Ogos 2019 hingga 5 November 2019 dari pukul 9 pagi hingga 5 petang setiap hari. Orang ramai dijemput hadir. Lepas tu saya ni macam tak berapa yakin lah kan, nak suruh dia kerja makan gaji je lah. Walaupun tak berapa suka, tak berapa yakin, tapi saya bagi jugalah galakan dekat dia kan. Lepas pada dia meninggal tu, saya tak tahu nak memikir lagu mana. Dia tak ada pun, saya dia rasa macam tak percaya dia ada ke dia tak ada ke. History, culture, and adventure. It's a really special place to visit and walk through history. An island cuisine. Definitely. So you see how fresh the product are, you can really feel the product. So it's all about that here. Thanks so much for traveling with me. Saya merayu kepada saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan mengenangkan jasa-jasa wira-wira kita, menunjukkan penghargaan kita kepada apa juga yang mereka korban melalui sumbangan kita sedikit sebanyak yang belum mampu kepada tabung pahlawan yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan.
wanita terdiri daripada hampir separuh penduduk rakyat Malaysia. Sumbangan wanita bukan sahaja sebagai isteri, bukan sahaja sebagai ibu, malah sebagai pembentuk generasi masa depan negara. Ada pertubuhan yang berdiri di belakang insan yang bernama wanita. Kalau anda nak tahu, jom bersama saya dengan Pertubuhan Ekonomi dan Kebajikan Wanita, PEKA. Pertubuhan ini memberi galakan untuk melatih lebih ramai wanita berpendapatan rendah dan ibu tunggal mencuburi bidang perniagaan bagi meningkatkan taraf hidup mereka melalui perniagaan cara mudah menerusi platform media sosial. Kami di bawah PEKA ni sebenarnya, PEKA ni dia stand for kita buat ekonomi dulu baru kita boleh buat kebajikan. So bila tak ada ekonomi, kita tak boleh bergerak untuk kebajikan, dan begitu juga kepada pertubuhan. Meskipun PEKA ditubuhkan pada November lalu, namun matlamatnya untuk menarik lebih ramai wanita tanpa mengira latar belakang untuk menyertai persatuan ini yang tentunya memberi nilai yang baik kepada golongan wanita khususnya. Bermulanya PEKA ni kita ada kelas motivasi, kita ada kelas bimbingan, kita ada kelas agama. Macam sekarang Kak Nita dah ada di bawah Beruk Agama, kita ada kelas mengaji, kita ada kelas Fardu Ain, dan kita ada juga kelas buat merhaban. Dan bila kami dapat jemputan ke bacaan Yasin ke rumah-rumah ahli ataupun ke rumah jemputan daripada masyarakat setempat, kami diberi tabung. Daripada tabung telah kami buat pergerakan untuk di bawah Beruk Agama pula. Pelbagai aktiviti kebajikan melibatkan wanita dan institusi keluarga telah pun dilaksanakan Pertubuhan Ekonomi dan Kebajikan Wanita PEKA. Kita setiap bulan kita ada beberapa program. Kita sasarkan program untuk di bawah ekonomi dan kebajikan. So hari ini Kak Nita sasarkan kepada 70 penerima, iaitu Hasnaf, OKU, Ibu Tunggal, bilangan anak yang ramai. Mereka ni adalah sasaran yang selalu Kak Nita akan memberi sumbangan kepada mereka. Macam hari ini di Bazar Amal Kasih PEKA ni, Kak Nita buat program menjual pre-love punya barang untuk kita collect sumber pendapatan untuk kita buat program yang seterusnya. Kita punya sasaran kepada kebajikan. Ketika ini, PEKA banyak menggunakan dana sendiri kerana baru saja ditubuhkan dan berharap ledakan dunia cyber ini akan menarik lebih ramai wanita untuk menyertainya. Kak Nita mendapat pengalaman sebelum dalam PEKA lagi. Kak Nita dah melalui beberapa di dalam pertubuhan yang lain sebelum ni. So pengalaman tu Kak Nita bawa ke dalam pertubuhan PEKA. Daripada situ Kak Nita dah dapat pengajaran ataupun ilmu, dan di situlah Kak Nita bermula step by step sampailah Kak Nita dapat sedikit sebanyak macam mana nak bergerakkan pertubuhan ini sendiri. So di situlah Kak Nita belajar. Bazar Amal Kasih PEKA merupakan salah satu aktiviti yang dijalankan pihak PEKA. Jadi untuk anda, sebarang maklumat lanjut berkenaan dengan Pertubuhan Ekonomi dan Kebajikan Wanita, anda boleh layari di laman seperti yang tertera. Itu dia preview pengguna bersama dengan Syira. Baik, tadi sebelum kita berhenti rehat, kita ada panggilan daripada Haji Norhan daripada Negeri Sembilan. Dia begitu bimbang, begitu prihatin dengan harga kawalan barang, katanya untuk luar bandar dan juga pinggir bandar. Jadi bagaimana YB Menteri? Ya, terima kasih Haji Norhan atas soalan yang sangat baik. Dia menyentuh pelbagai perkara tapi berlegar di atas paksi yang sama, iaitu pendapatan rakyat yang kecil pada ketika apa yang disebut kos hidup semakin tinggi. Ya, saya fikir pengamatan itu tepat sekali. Sebab itu dalam konteks perbelanjaan yang bajet yang dibentangkan oleh kerajaan baru ni, Azrul, sebenarnya kerajaan telah pun menambah peruntukan subsidi dan bantuan sosial untuk rakyat. Jumlah subsidi dan bantuan sosial untuk rakyat dalam pelbagai bentuk program dan pemberian untuk tahun 2019 ini adalah 22.3 bilion. Ini tahun ini. Tahun depan kerajaan tambah kepada 24.2 bilion. Peningkatan hampir 2 bilion ringgit. Ke mana pergi bantuan sosial ini? Pergi kepada rakyat, nelayan, guru kafar, anggota bomba,
Pergi balik pada rakyat. Suntikan pneumokokal, suntikan baru itu dulu kalau nak suntik satu jab tu RM300. Sekarang kerajaan bagi percuma. Okey. Kita ada lagi sukarelawan rela, ya. Semua dapat. Jadi yang disebut oleh Haji Norhan tadi, masyarakat di luar bandar, pendapatan rendah, pesara pun dapat baru ni. RM250, ya nah. Kemudian kaki tangan kerajaan grade M56 ke bawah. Jadi itu tunjuk bagaimana pendapatan kerajaan pulangkan balik kepada rakyat atas bentuk bantuan sosial dan subsidi. Jadi apabila kita beri balik pada rakyat akan berbelanja. Jadi wang itu akan berlega dalam pasaran, ya, dalam negara kita. Jadi itu akan memerancakkan pertumbuhan ekonomi. Pada masa yang sama, hasrat yang Haji Norhan sebutkan tadi kan, kalau sudah berdepan dengan kos barangan yang begitu tinggi, dia mahukan supaya langkah penguatkuasaan itu ditingkatkan. Itu memang menjadi komitmen kami. Sebab itu saya sebutkan bahawa kita buka saluran aduan rakyat melalui KPDNCP ini melalui 9 saluran. Dan Azrul, tiap-tiap bulan kita menerima hampir 2,500 aduan rakyat. Paling tinggi sekali aduan tentang harga barang. Dalam harga barang itu separuh daripadanya makanan dan minuman harga mahal yang di warung dan yang di restoran semua tu. Itu yang Haji Norhan bangkitkan tadi, benar. Ya, kerana itu langkah penguatkuasaan ini terus kita buat selari dengan aduan yang rakyat angkat. Baik. Terima kasih. Azrul, seperti biasa menjelang musim perayaan, ada sahaja berita baik yang diperkenalkan KPDNCP. Mungkin perayaan Deepavali ini ada berita baik, Datuk Seri, macam mana? Betul, Syara. Besok dalam masa 48 jam daripada sekarang, saya akan turun ke Pahang dalam program saya di sana. Saya ada dua cara. Satu, nak lancarkan program food bank untuk sebuah universiti awam di sana. Satu lagi, saya nak melawat pejabat KPDNCP di Pahang. Jadi, saya nak ambil peluang itu untuk mengumumkan sejumlah senarai barangan yang kita anggap sebagai paling banyak dibelanjakan, diperlukan dan dibeli oleh masyarakat. Dan kita akan umumkan harga maksimum, okay, bagi setiap barangan itu di peringkat borong dan di peringkat runcit. Serentak dengan itu, kita akan umumkan mengulangi lagi talian aduan dan kita akan sebut bahawa semua pegawai penguatkuasa kita akan turun padang untuk membuat pemeriksaan. Baik. Jadi kita akan umumkan 48 jam daripada sekarang. Baik, itu dia. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kalau kita nak berbicara tentang barangan pengguna, kawalan harga, 1 jam memang tak cukup. Baik, kepada anda, ingat nombor ini. Kalau ada sebarang aduan, bekerja sama, eratkan ukhuwah bersama dengan KPDNCP 1-800-886-800 ataupun lebih mudah lagi terus WhatsAppkan ke 019-2794-317. Seperti kata Yang Berhormat Menteri, kerjasama daripada anda amat diperlukan untuk kita memertabatkan lagi kawalan harga kepada pengguna. Terima kasih Yang Berhormat Menteri bersama dengan kami. Syirah. Baik, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi minggu hadapan seperti biasa Isnin 9 malam bicara pengguna. Terima kasih. Selamat malam.